Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera, selamat pagi. Hari ini kelas sains kita pukul 11 ini ya, sehingga pukul 12, tapi tak adalah sampai pukul 12, kemungkinan besar hanya sampai 11.30 sahaja, supaya lagi setengah jam tu kamu dapat buat kerja yang saya akan beri nantilah. Biasalah dalam buku, lihat dalam buku modul sains tu nanti ada slide yang senang, amat-amat mudah. Okey. So kita akan mulakan kelas hari ini. Kelas hari ini adalah kelas 1 aktif. Semalam saya dah ajar kelas 1 mahir, sama juga kaedahnya menggunakan kaedah Google Meet ya. So kita teruskan untuk kita punya paparan. Kelas kita adalah kelas sains. So buka bukan paparan tu tau, itu buku teks lain. Okey, tu buku teks kelas lain. Ini dia. Ini yang kita akan belajar lah. Okey, kita akan belajar mengenai sains. Kita akan tunggu slide tu turun dulu. Lambat je nampak ayahnya. Ayah pun tak pasti kenapa lambat je. Dah dapat dah. Okey, nampak kita besarkan sikit. Okey. Okey, itu untuk slide. Kita nak tengok pada paparan ni lah. Paparan Google Meet tu. Nampak ke tak nampak apa yang dia tulis tu nampak okey lah. Tak nampak tu lah. Boleh boleh baca paparan Google Meet. Kemandulan dan juga pencegahan kehamilan. Itu hari ni kelas kita berkaitan dengan kemandulan dan juga pencegahan. Kemandulan ini berkaitan dengan sama ada kita nak dapat anak ataupun tak dapat, ataupun kita dah ramai anak, kita nak cegah daripada dapat pula. Okey. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Setelah bab 4 tu semua dah hampir habis dah kita belajar mengenai pembiakan bagi manusia. Sekarang ni kita dah nak masuk bab yang tumbuhan pula dah. Okey. Okey, untuk hari ni. Okey, so kita tengok dulu apakah itu kemandulan. Okey, kemandulan. Okay, kita besarkan sedikit apakah dia punya ayatnya yang sesuai kita gunakan adalah saya gariskan dekat situ. Okey, ni ketidakupayaan. Ketidakupayaan tu. Ketidakupayaan ni bermaksud tak boleh seseorang tu tidak boleh melahirkan anak. Okey. Jadi kalau kita tak dapat anak ni bermaksud kita tak mempunyai zuriat, pewaris kita. Okey. Pewaris kita dah tak ada. So sekarang apabila seseorang pasangan itu nak berkahwin tu, dia punya hajatnya adalah ingin memiliki cahaya mata, nak memiliki anak. So kalau tak boleh, tak dapat seorang pun, kita panggil dia kemandulan. Kita panggil dia kemandulan. Okey, ada saya gariskan dekat situ. Okey, baru keluar paparannya. Okey. Okey, itu satu. Jadi, apakah sebabnya? Apakah sebab ataupun puncanya sini? Apakah puncanya? Okey, kenapa puncanya berlakunya tak boleh dapat anak ni? Okey, kenapa tak boleh dapat? Okey, so kita akan tengok satu persatu. Okey, puncanya boleh jadi daripada lelaki, boleh jadi daripada perempuan, atau kedua-duanya sekali. Okey, kita tengok lelaki dulu. Okey, punca kemandulan bagi lelaki. Okey. Yang pertama sekali dia tulis kat sini testis. Testis, harap tahulah testis tu apa kan. Kalau dah belajar sains tu testis kena tahulah. Ni telur. Apakah telur ayam goreng tu? Telur yang ada pada manusia lelaki, tidak boleh menghasilkan sperma. Tak ada sperma langsung. So ini kena cek dengan doktor lah. Jangan marahkan perempuan je kalau kita tak dapat anak. So kita kena cek sama-sama lah. Tantah lelaki tu yang tidak menghasilkan sperma langsung. Bila tak menghasilkan sperma langsung, alamak, rugilah. Wow. Aduh. Nampak guys. Aduh, nyanyian ke apa tu? Aduh. Peranjat. Tambah-tambah pula guna apa?
headphone ni, apa kita panggil, earphone kan, tak keluar dekat telinga tu. Okey, munculkan kebenaran yang kedua. Jadi yang pertama, yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. Tak cukup banyak lagi. Kita nak ada juta-juta lagi kan. Tak cukup. Kalau tak cukup, alah sikit-sikit dia tak membantu. Okey, bilangan sperma tu tak mencukupi. Kalau tengok dekat dalam paparan tu, saya dah contengkan dekat situ. Mencukupi tu, tak cukup. Tidak mencukupi. Jadi bila tak cukup tu, tak terhasil lah baby tersebut anak. Kualiti sperma rendah. Okey, kualiti sperma rendah ni cukup. Sperma cukup, ada banyak tapi tak berkualiti pula. Tak sihat. Sperma ni dia kena berenang-renang. Okey. Jadi dah tak boleh berenang, macam mana kan? Macam mana pula dah bila kita tak boleh nak berenang tu? Macam mana pula kita nak menghasilkan anaknya lah. So tak cukup, tak dapat. Okey, yang seterusnya adalah mati pucuk. Mati pucuk ni biasanya bagi orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang tua. Tapi kadang-kadang mati pucuk ni disebabkan kita punya dirilah sakit ke apa, pemakanan kita tak betul. Dulu orang kata jangan minum ais banyak-banyak. Ais tu tak boleh minum banyak sangat. Nanti takut jadi kemandulan lah, tak dapat anak. Okey. Tapi sebenarnya puncanya itulah. Kalau kedua-duanya sekali, hormon tidak seimbang, sepatutnya lelaki. Okey, dia ada hormon perempuan ke arah perempuan pula banyak. Okey, kalau yang perempuan, hormon lelaki pula banyak. Itu yang jadi transgender tu. Tahu transgender apa? Tahu? Cuba respon sikit. Tahu ke transgender? Tahu. Kalau tak nak respon, kau pergi dekat ni. Mana chat ni? Chat pun boleh. Okey. Transgender ni maksudnya dia menukar jantina. Okey. Ada tukar jantina dia. Yang lelaki nak jadi perempuan, banyak dah. Yang perempuan nak jadi lelaki. Okey, itu hormon dia tak seimbang. Itulah dia cenderung ke arah berlawanan pula dengan jantina dia. Banyak dah. Ada yang famous pun ada. Insta famous. Ada yang famous pun ada. Tak naklah sebut nama dia, tapi kita faham je lah. Organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Tengok lahir-lahir, alamak, ada kekurangan sikit pada bahagian kemaluan ataupun organ seks tu. Jadi dah tak boleh nak dapatkan anak. Masalah kesihatan seperti kencing manis. Kencing manis ni kena jaga. Okey, jangan terlalu minum minuman bergula. Kencing manis ni biasanya pelajar-pelajar ni dia tak jadi. Sebab dia belum lagi banyak minum minuman bergula tu. Apabila dah tua nanti, baru jadi. Dah tua nanti baru dia berlakunya. Tapi dia punya ni daripada awal, daripada mula-mula sekali. Daripada mula-mula sekali, macam ni, kamu tingkatan 1 ni dah minum air tin, Coca-Cola ke Pepsi ke apa ke yang dalam tin tu, yang bikarbonat tu. Jadi dah banyak pula minum, sampailah efeknya, kesan pada tua nanti. Okay. Masalah kencing manis ni antara masalah yang banyak berlaku di Malaysia lah. Selain daripada penyakit jantung, selain daripada penyakit jantung, ini juga adalah kencing manis juga adalah salah satu penyakit yang paling banyak dikenakan ataupun berlaku di Malaysia. Kenapa? Kerana rakyat Malaysia ni suka makan yang manis. Wah. Mikhail Hafiz nak tunjuk adik dia. Aduh. Seronok nampak kan. Adik nak masuk interframe. Nanti boleh masuk YouTube. Nanti boleh tengok YouTube. Kalau kamu berani buka apa kamera tu, nanti boleh tengok YouTube. Okey, tu gambar dekat tu lah, tapi kalau ni saya tak pinkan. Besar sikit. Tu dia. Tu gambar kamu lah. Kalau dekat saya punya ni nampak lah. Saya punya kamera.
Nampak ke tak nampak dah? Okey, nanti kalau kamu buka kamera nampak dah macam semalam Razik. Dapatlah kita frame masuk dalam YouTube. Okey. So kita teruskan lagi lah. Kita punya ni. Tu siapa nak masuk ni. Okey. Untuk wanita pula, wanita ni dia kata ovari tidak menghasilkan ovum. Okey, sama macam lelaki tadi tak hasilkan sperma. Kita tengok perempuan pun boleh tak menghasilkan ovum. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, tiup fallopian tersumbat. Dia ada tiup fallopian pula, dia tersumbat pula dah. Okey, kalau tiup fallopian tersumbat ni dia kena lakukan pembedahan sikit lah, sebab percantuman persenyawaan tak boleh berlaku. Cantuman tu tak boleh berlaku. Uterus tidak normal. Uterus ni tempat baby tu ditempelkan, zygote tu ditempelkan kat kawasan situ, dan juga ketumbuhan dalam uterus. Ini berlakunya sedikit ketumbuhan. Biasa perempuan ni cis. Ni SYST cis. Kena cis. Tu antara yang bahaya lah. Okay. So untuk kita nak dapatkan dah kita try tengok, kita dah berkahwin kan, dalam tempoh beberapa tahun dah tak dapat anak apa semua tu, so kita jumpalah doktor yang bersesuaian. Ini saya dah tulis kat sini, jumpalah doktor sakit puan tu, apa permasalahan tu, ceritalah dengan doktor tu jika kamu betul-betul inginkan mempunyai zuriat ataupun anak. Okey, so bila dia jumpa doktor, mari kita tengok dia kata kalau tak boleh kan, mandul dia tak boleh. Kita dah tengok dah cara dia kata tak boleh, kami masih belum dikenakan anak lagi, apakah yang dapat kami lakukan. Okey, so doktor tu akan kata suggestkan ke, tengok cik, dia kata cik ke puan ke tuan ke dia panggil, cubalah beberapa kaedah rawatan hormon dulu. Kalau hormon tak stabil, buat rawatan hormon dulu. Okey, kalau ni kalau okey, teruskan dengan rawatan hormon. Kalau tak boleh, pembedahan, tengok apa benda yang sumbat. Kalau tak boleh juga, persenyawaan in vitro. Yang paling baru nampak berkesannya adalah in vitro lah. Tapi tak ada jamin 100% lah. Ini berapa rezeki ni semuanya daripada Tuhan. Okey, so kita tengok apa yang boleh buat. Rawatan hormon ni macam mana? Kalau dah tahu ketidakseimbangan hormon, lelaki tu hormon banyak, hormon perempuannya cucuklah hormon yang berkaitan dengan lelaki, dapat hasilkan sperma tu. Okey, jadi buatlah rawatan hormon. Ni rawatan hormon, cucuk je, jangan takut. Okey, cucuk. Jadi kena cucuk lah. Rawatan hormon ni caranya cucuk. Okey, yang kedua pula. Yang kedua ni pembedahan. Kenalah buat pembedahan. Tengoklah mana yang tersumbat. Bahagian lelaki ke bahagian perempuan yang tersumbat. Bila bahagian lelaki ke bahagian tersumbat tu, kenalah buat pembedahan. Dia kena buat lubang laluan. Okey, ni dalam gambar ni lah contoh dia macam itulah. Lelaki ke perempuan ke sama. Kalau perempuan dekat tiup polifio, dekat kalau lelaki dekat ductus sperma, dia mesti sumbat. Kalau sumbat, pembedahannya dah okey lah. Okey, kalau sumbat lah. Kalau tak berkualiti, kamu kena makan makanan yang sesuai lah. Okey, kalau tak cukup tadi, kena suntik dengan hormon. Kalau sperma tak cukup, kena suntik dengan hormon. Kalau ovum tak cukup, kena suntik hormon. Kalau sumbat, kena buat pembedahan. Yang last sekali, kalau tak boleh juga, kita kena buat persenyawaan in vitro. Into IVF. In vitro ni maksudnya di sini ovum dan juga sperma tu dia cucuk daripada badan lelaki dan perempuan, dicantumkan dekat sini, gambar rajah ini. Seperti gambar rajah ni lah, dicantumkan dekat sini. So saya harap pelajar-pelajar tu nampak lah. Okey, dia cantum kat situ. Pandai Mak Faris, dia tahu tu. Selebriti Instagram yang transgender. Okey, dia tahu namanya. Saya tak nak sebut, nanti saya masuk kat dalam YouTube. Kena saman. Okey, ini yang saya akan upload dekat dalam YouTube lah. Dia boleh tengok balik.
Okey, so bila dah jadi zygote, kita namakan dia zygote, dah jadi zygote dah jadi zygote, alah tak nampak pula. Dah jadi zygote. Okey, dia dah jadi zygote, kita masukkan balik ataupun tampal ataupun tempelkan semula ke dalam badan perempuan. Okey, baru dapat anak. Ada macam selebriti kita pun buat macam ni lah. Okey, tapi mahal lah harganya belas-belas ribu, ada puluh ribu kadang-kadang sekali dua buat pembedahan tak boleh, cucuk in vitro tak boleh, makan modal yang sangat besar, tapi nak dapatkan seorang anak tu tu sebab tu kena hargai. Kalau anak tu ada, jangan buang-buang, dia dapat ni ada yang ni yang buang-buang dia ada. Okey, tu cerita kalau tak dapat anak. Okey, ini sekarang ni cerita kalau dah ramai sangat anak pula. Okey, macam mana tak nak bagi anak berderet je. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ada adik-beradik kan. So maksudnya dia tidak membuat pencegahan, dia tak membuat kawalan. So sebenarnya disarankan, doktor dah sarankan bahawa ada beberapa kaedah kawalan yang boleh digunakan. Okey. Yang pertama sekali kita tengok dekat sini, yang pertama sekali ni ni makanlah pil pencegah kehamilan, pil cegah hamil. Kita kena makan yang tu. Okey. Kenapa makan ni? Perempuannya makan, bukan lelaki makan perempuannya makan untuk menghalang proses pengovulan. So bila proses pengovulan ni dia menghasilkan ovum. Bila ovum tak ada, tak bolehlah persenjawaan, tak bolehlah anak. Okey, itu satu. Yang kedua, ambil implant. Okey. Ambil implant. So implant ni cucuk benda ni. Namanya implant lah. Biasanya nama dia implanon. Implanon ni dia punya jenis dia lah. Nama dia macam Panadol ke apa kan. Nama dia implanon. Cucuk dekat bawah lengan perempuan. Okey. Dia pun sama. Menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Okey. Itu nama dia implant. Tanam dekat bawah lengan. Boleh tahan, tak payah makan ubat, tak payah pakai apa-apa, boleh tahan sampai 3 tahun. Yang mahal lagi boleh sampai 5 tahun, tapi dekat Malaysia ni bila saya tanya-tanya, dia kata 3 tahun je guna. Yang 5 tahun dia tak galakkan. Selain daripada mahal, dia punya efektif dia tu kurang sikit. Takut terlajak kan, dapat baby pula susah juga lah kan, kata nak cegah. Okey, yang seterusnya adalah ini bahaya ni. Zaman-zaman sekarang ni banyak benda ni. Penggunaan kondom. Okey, penggunaan kondom ni lelaki yang pakai, yang pakai ni lelaki pakailah. Maksudnya sperma tidak masuk ke dalam kemaluan perempuan. Okey, ke dalam paras perempuan tak masuk, pakai kondom. Tu pakai sarung, macam sarung lah dekat kemaluan lelaki. Ini yang perempuan punya. Okey, alat kontraseptif dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah diselamatkan. Diselamatkan pula. Telah disenyawakan. Okey, nanti ni saya dah conteng. Sekejap, saya padam balik. Okay, padam dulu. Kamu tengok laluan tu dulu Okey, saya dah padam dah kat situ. Okey. So sekarang ni bila sperma tu masuk, dia akan jumpa ovum kat sini. Okey, bila sperma masuk kan. Sperma ada banyak lah. Okey, kalau lah dia berjaya cantum, yang percantuman tu nak pergi dia nak tempel kat sini. Nak tempel dekat bahagian uterus. Tepi-tepi ni. Patut warna lain ni. Uterus warna kuning je yang warna kuning ni selamat datang dia Izdihar kelas Google Meet, nanti tulis nama tau, nanti tulis nama tidak dah kat grup dekat tepi ni warna kuning ni adalah uterus. So bila dah persenyawaan berlaku, dia akan halang daripada benda ni akan halang ini akan halang ni daripada penempelan ni berlaku. Okey,
Kalau penempelan tu berjaya berlaku, maksudnya dah dapat baby pula nanti. Okey, ini alat ni halang benda tu lah daripada menempel dekat uterus. Kalau kondom tadi, dia halang terus sperma daripada masuk. Okey. Vasektomi. Ini vasektomi. Okey. Vasektomi ni putuskan ataupun potong. Okey. Potong dia punya saluran ductus sperma ataupun tiup fallopian. Kalau lelaki, potonglah ductus sperma. Harap-harap doktor tak salah potong lah. Tapi mana dia, doktor kentera kan. Ni, sini, kat kawasan sini. Tu nampak. Okey. Dekat kawasan sini. Nanti saya petak kan dekat situ. Dekat set kamu. Tu dah, ada petak dah. Situ. Ini yang kalau kat sini saluran kencing. Salah putus ni tak terkencing pula dah. Okey. Sudah. Okey, kat sini boleh. Dia tak ada hasil dah. Tak adalah menghasilkan sperma. Tapi jarang lagi. Dia potong dan ikat. Nama dia. Potong dan ikat. Seterusnya perempuan pun sama juga. Tapi perempuan biasa pakai. Biasanya nama dia tadi vasektomi. Yang ni nama dia legasi. Yang perempuan ni nama dia legasi. Sama juga. Potong kedua-dua tiup fallopian. Okey. Tiup fallopian ni potong lah. Dekat sini. Dia potong. Yang bulat hitam tu kan. Tu potong. Nama dia tiup fallopian. So kita potong lagi pembedahan. Biasanya lah, saya tak pasti tak. Kadang-kadang boleh. Dah 3 kali perempuan tu lahirkan anak secara pembedahan. Jadi dinasihatkan oleh doktor supaya ikat lah. Dia tak mampu dah. Okey, bedah kan. Bedah ni kena belah dia punya bahagian perut tu. Kena potong perut tu. Tu bahaya tu. Okey, dah 3 kali bedah pembedahan. Dah jadi susah dah. So, bila dah 3 kali pembedahan atau anak dah ramai, tak nak dah, buatlah sistem ini ataupun pilihlah kaedah pencegahan ini. Namanya legasi untuk perempuan lah. Okay. So, seterusnya yang last sekali. Okay, yang last sekali pemeriksaan kesihatan. Okey, pemeriksaan kesihatan ni sangat-sangat penting. Daripada mula sekali dah kena check dah. Okey, biasanya pelajar dengar. Biasanya pelajar ni dia check, kalau dekat sekolah pun dia check gigi lah. Tapi sebenarnya kita kena check semua lah tau. Okey. Pelajar biasanya dia check gigi, tak sudah-sudah check gigi kan. Sebabnya itu penjagaan yang paling penting, tak nak gigi rosak daripada awal. Macam saya dah cabut banyak dah gigi. Okey. Biasanya umur ni dia 40 tahun. Aduh, sedihnya umur 40 tahun ni umur saya ni. Umur 40 tahun kena cek sekurang-kurangnya setahun sekali. Ceklah tekanan darah, ceklah kandungan kencing manis tu, kandungan gula, glukosa dalam darah, kena cek lah. Tapi ada juga yang muda-muda dah kena, suka sangat minum air bikarbonat banyak. Tak elok macam tu lah. Okay. Kata kenapa pemeriksaan tu penting. Okay. Yang pertama sekali, okay, kita tengok kenapa pemeriksaan penting. Yang pertama sekali dia nak buat ini. Okay. Besar dah tu. Penilaian awal. Dia kata penilaian mengesan simptom awal. Mengesan simptom awal penyakit kronik. Penyakit-penyakit kronik ni semua boleh kita ubati. Tapi mesti dikesan daripada awal. Kalau kanser ke apa ke, boleh ubat. Tak ada masalah. Tapi mesti daripada awal. Jangan stage 4 dah baru nak pergi. Kalau stage 4 baru nak pergi, tak maaf lah. Doktor pun surrender. Dia bagilah ubat apa-apa yang patut untuk kurangkan sakit tersebut. Nak sembuh tu susah juga. Jadi daripada awal. Daripada awal perlu untuk kita cegah. Yang seterusnya adalah kanser. Ni kanser ada banyak kanser. Kalau perempuan lelaki ataupun bercerita mengenai pembiakan ni, ada kanser rahim, kanser cervix. Kanser rahim ni uterus tadi lah. Kanser cervix tu pangkal kepada uterus tu. Kanser prostat.
prostat lelaki, bahagian kencing tu mesti dikesan daripada awal. Okey. Macam lelaki pun tiba-tiba asyik nak terkencing kan, ada problem sikit. Awal lah tu. Kena check awal-awal lagi dah kena check. Lepas tu, amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk penggunaan jangka masa panjang. Kalau dah sakit, asyik pergi klinik. Ya, kalau klinik kerajaan mungkin murah sikit. Tapi kalau macam dah dialisis apa semua tu, tak kena pergi klinik swasta tiap-tiap minggu dah 3 kali. Kos rawatan 200 kali. 3 kali dah 600 minggu. Kali dengan 4 minggu sebulan 2,400. Kerja tak boleh kerja sebab kena duduk je. Jadi banyaklah kos-kos yang perlu ditanggung. Kaedah pencegahan yang betul dapat dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Dengarlah cakap doktor. Jangan dengar cakap iklan-iklan di TV. Cakap-cakap orang-orang kampung ke yang mengatakan bahawa produk-produk ni baik ke apa ke kan. Janganlah terperdaya dengan iklan-iklan kata boleh sembuh ke apa ke. Percayalah cakap doktor, kerana doktor tu dah belajar dah, pening-pening kepala belajar setinggi yang mungkin dah untuk dia dapatkan kaedah rawatan yang betul. Kita jangan pandai-pandai ikut orang cakap, orang cakap pakai minyak ni bagus, dia tengok tak boleh, udah. Okey, yang tu okey, itu saja. Saya pun tahu tadi bahawa setengah jamnya kelas kita ni untuk kita masuk ke tutorial. Tutorial tu kamu kena buat kerja lah, kerja yang saya akan berikan dalam grup WhatsApp tu. Saya akan postkan dia punya macam biasa saya selalu post tu lah. Okey, dalam muka surat berapa yang kena buat tapi amat-amat senang. Semalam 1M pun senang, kejap je dah siap. Okey, kalau ni PM lah saya ataupun snap gambar bagi tahu kerja dah siap. Nanti saya nak masukkan dalam pentaksiran tingkatan 3 punya pensariran tingkatan 3 pula, pentaksiran bilik darjah. Okey, yang kita kena isi tu sebabnya sekolah ni untuk pengetahuan kamu, sekolah lambat lagi dekat bulan 8 nanti baru nak sekolah balik. Itu pun kalau dibenarkan. Okey, kalau tak dibenarkan mungkin tingkatan 5 je sekolah dulu. Tingkatan 1 yang lain ataupun tingkatan kelas lain belum lagi. Okey, belum lagi bermula persekolahannya, tapi ikut dulu. Kalau dah okey, dia okey, boleh sekolah bulan 8. Kalau tak okey, mungkin tingkatan 5 dulu. Tingkatan lain kita online lah macam ni. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan jawapan. Kalau nak tengok gambar pun boleh masuk YouTube kan. Boleh nak masuk YouTube. Boleh buka kamera, masuk YouTube. Nanti saya akan upload terus ke YouTube. Okey, berani ke buka kamera ni? Buka lah kamera main. Saya tengok kamu ni, asyik kamu je tengok saya ni. Itu bagus. Siapa ke tadi? Dinesh Wah ke Saran Kumar kan? Siapa ni? Nampak rambut yang bagus. Gua ke Adam Haikal, Hero ni apa Dinesh Wah tadi bagus. Mana ni? Paris ke apa ke? Nanti nak masuk dalam YouTube. Nanti boleh tengok YouTube. Saya bagi link YouTube tu, nanti saya bagi lah. Okey. Macam itulah, barulah gentleman. Okey, nampaklah dia kan. Nampaklah Adam Haikal. Okey. Tu. Okey, barulah nampak rumah masing-masing. Dekat mana? Tengok dia tu, dia penyokong Malaysia, nampak? Dia pakai baju Malaysia, bagus ni. Okey, Tan Zilong dah menunjuk kipas tu. Aduh. Aduh. Apa kau tunjuk kipas rumah tu?
Okey, nah itu saja daripada saya. Nanti kita akan buat kelas ni. Untuk minggu ni memang kita guna Google Meet dululah. Asyik boring lah, saya pun dah boring lah guna link YouTube pun. Okey, nak jumpa juga pelajar-pelajar saya ni, 1A dengan 1M. Nanti besok pun sama juga. Nanti kita akan bersiaran lagi. Okey, itu dulu. Sekian saja daripada saya. Siapkan kerja rumah. Nanti saya akan bagi linknya. Ataupun saya post dia punya gambar link tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita boleh left meeting, group Google Meet Terima kasih, ini. Cikgu. Oh, okey, sama-sama. Bagus, bagus. Okey, bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.